Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini paling panas sekali laporan di Malaysia kini berkaitan dengan seorang anak menteri didakwa cuba menendang perut seorang wanita hamil yang didakwa kononnya dipaksa untuk menggugurkan kandungan itu dan ada dakwaan pula merogol. Namun yang paling mengejutkan, isu ini didedahkan oleh siapa lagi kalau bukan juru cakap, tukang mendedah daripada akar umbi Perikatan Nasional Bersatu, yaitu Badrul Hashim. Yaitu Badrul Hashim Syahrin atau Cikgu Bad. Beliaulah yang mendedahkan bahawa ada seorang anak menteri merogol seorang wanita dan akan membuat laporan polis. Namun demikian, yang paling mengejutkan kita dan menghairankan kita ialah bagaimana tiba-tiba dia membatalkan. Dia ini maksudnya ialah wanita yang akan membuat laporan polis itu telah pun menyatakan membatalkan hasrat itu atas alasan pengadu menarik balik laporan polisnya. Nah, Cikgu Bad mendakwa seorang anak menteri merogol seorang wanita dan akan membuat laporan polis. Walau bagaimanapun Cikgu Bad membatalkan hasrat itu atas alasan pengadu menarik balik laporan polisnya. Yang menghairankan, kenapa Cikgu Bad pula yang tahu maklumat ini dahulu? Walhal anak menteri itu kononnya yang terlibat. Dan kenapa pula tiba-tiba si pengadu itu menarik balik laporan polisnya? Benarkah dakwaan ini? Walau bagaimanapun, ini adalah kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara berkaitan dengan dakwaan paksa gugur kandungan dan cubaan untuk menendang perut wanita hamil itu. Polis selesai siasat anak menteri, kata Ketua Polis Negara. Polis sudah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes ugutan jenayah yang dikaitkan dengan anak seorang menteri. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata kertas siasatan sudah dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya TPR Isnin lalu setelah merakam percakapan semua pihak, lapor media. Katanya, pihak pendakwaan mengarahkan pegawai penyiasat mendapatkan laporan pemeriksaan kandungan wanita yang dikatakan diugut oleh anak menteri berusia di penghujung 20-an itu. Katanya, siasatan awal mendapati anak menteri itu sudah bernikah dengan wanita itu. Jadi kalau dakwaan merogol itu benar ataupun dibuat-buat, itu semuanya adalah mungkin sekadar pemanis cerita. Kerana siasatan awal mendapati anak menteri itu sudah bernikah dengan wanita itu. Jadi kenapa pula timbul soal dirogol dan merogol, sedangkan menurut siasatan awal ini, anak menteri itu sudah bernikah dengan wanita itu. Jadi, besar kemungkinan cerita ini dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk ditunggang sekali lagi. Menurut Ketua Polis Negara, kita juga sedang menunggu pengesahan sijil perkahwinan mereka bagi membantu siasatan yang dibuat, katanya. Pengadu membuat laporan polis pada 1 Januari lalu dan siasatan dibuat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan ugutan jenayah. Kelmarin, pemimpin akar umbi Bersatu Badrul Hashim Syahrin atau Cikgu Bad mendakwa seorang anak menteri merogol seorang wanita dan akan membuat laporan polis. Dia bagaimanapun membatalkan hasrat itu atas alasan pengadu menarik balik laporan polisnya. Pada masa yang sama, saluran Telegram pembocor maklumat kontroversi edisi siasat berkongsi dakwaan salinan teks laporan polis mendakwa anak menteri itu memaksa seorang wanita menggugurkan kandungannya. Anak menteri itu juga didakwa cuba menendang perut wanita itu tetapi tidak kena.
Kandungan dikatakan anak mereka bersama tanpa ikatan perkahwinan atau pernikahan. Wanita itu mahu lelaki itu bertanggung jawab. Siasatan tak kira siapa, kata Ketua Polis Negara. Inilah yang terbaik. Kita mengharapkan siasatan tanpa mengira siapa dan apa latar belakang mereka. Sementara itu, Razarudin juga menegaskan bahawa polis tidak pernah berkompromi atau melindungi mana-mana pihak yang melakukan kesalahan, tidak kira siapapun. Ingin saya tegaskan di sini, kata Ketua Polis Negara, bahawa polis tidak akan melindungi sesiapapun yang didapati terbabit dalam apa jua kesalahan, meskipun ia membabitkan menteri atau ahli keluarga mereka. Siasatan adalah telus dan pihak polis akan menghadapkan mereka yang bersalah ke muka pengadilan, katanya lagi. Malaysia kini telah menghubungi lelaki itu dan masih menunggu maklum balasnya. Saudara-saudara sekalian, pasti tidak lama lagi akan ada orang-orang yang akan menunggang isu ini dan akan memaksa menteri itu pula letak jawatan kalau betul-betullah siasatan telah dibuat, selesai dan didedahkan anak menteri. Siapa anak menteri itu? Nak tahu jugalah kan dari mana, parti apa, dan tentunya mereka asal dari mana. Hari ini, kemarin, pada 8 Januari, Cikgu Bad batal buat laporan polis kes rogol dikait anak menteri. Orang-orang atau netizen dalam media sosial mempersoalkan kenapa tiba-tiba Cikgu Bad tidak jadi buat laporan polis dan kenapa pula beliau tidak berani buat laporan polis berkaitan isu ini. Apa yang berlaku adalah Ketua Bersatu Bahagian Port Dickson, Cikgu Bad membatalkan hasrat untuk membuat laporan polis yang dikatakan berkait kes rogol membabitkan seorang anak menteri. Menurutnya, pembatalan itu susulan mangsa dalam kes tersebut difahamkan telah menarik laporan polisnya. Saya diberi beberapa bahan bukti dan salinan laporan polis, tetapi mengikut maklumat yang kita dapat semalam, pengadu telah menarik laporan polis tersebut. Saya sedang meneliti dan cuba jumpa pegawai penyiasat untuk meneliti kedudukan sebenar. Sebab walaupun kita berdepan musuh politik, kita perlu adil kepada semua, katanya. Wah, hebat juga Cikgu Bad ni kan. Hari ini perkara sama salinan laporan polis telah tersebar di channel Telegram, edisi siasat dan beberapa media sosial. Saya hormati orang lain nak menyebarkan, tetapi bagi saya, kita tengah kenal pasti. Belum buat laporan polis, katanya lagi. Semalam dia berkata akan membuat laporan polis berkaitan dakwaan kes rogol itu yang mengundang media membuat liputan. Terdahulu satu teks didakwa daripada laporan polis disebarkan di satu saluran Telegram pembocor maklumat kontroversi edisi siasat. Laporan itu antara lain menyebut kes ugutan yang didakwa dilakukan seorang lelaki terhadap teman wanitanya yang hamil. Tiada dakwaan rogol dinyatakan. Tetapi sementara itu Cikgu Bad berkata dia antara orang terawal yang mengetahui kes itu. Saya antara orang yang awal dapat tahu perkara tersebut. Laporan polis mangsa dibuat di Pulau Pinang tetapi ditarik balik oleh mangsa. Untuk berlaku adil kita kena siasat betul-betul. Kita tak nak aniaya orang. Ini kes yang sangat serius. Walaupun dengan menteri ini kita geram sangat, kata beliau. Saya difahamkan laporan polis ditarik balik selepas 24 jam laporan itu dibuat pada awal Januari. Dalam perkembangan berasingan, dia membuat laporan polis terhadap Menteri Kabinet yang didakwa melakukan penderhakaan terhadap Yang di-Pertuan Agong berhubung isu adendum bekas Perdana Menteri Najib. Jika kita desak tangkap dakwa, jadi kata Cikgu Bad, jadi kita desak tangkap, dakwa dan hukum gantung sampai mati penderhaka-penderhaka tersebut, katanya lagi. Wah, sebenarnya Cikgu Bad ni dah berhati-hati cakap ke. Takut-takut nanti kena di batang hidung sendiri. Kerana ada lagi ramai orang yang didakwa menjadi penderhaka-penderhaka. Terdahulu Cikgu Bad bersama 13 individu lain dipanggil pihak polis untuk diambil keterangan berhubung kes penyerahan memorandum di Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Tambun di Ipoh pada Julai tahun lepas.
Hadir sama Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Wah, apa pula komen Anda untuk isu kali ini? Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.